berada di medan perang. Jadi zaman baginda Nabi Daud, pakaian yang baginda cipta itu adalah pakaian yang sangat canggih dan tidak boleh ditiru oleh pihak lawan sebab di zaman peperangan yang terlampau banyak pada zaman baginda Nabi Daud, kebanyakan peperangan itu telah dimenangi oleh pihak Islam. Disebabkan baju ciptaan, baju perisai ni, baju perisai besi baginda Nabi Daud ni. Jadi kat situ sebenarnya sejarah Islam tu telah membuktikan bahawa jahit ataupun ini bukan dijahit ini kepingan-kepingan tu adalah dikait dikait menggunakan kepingan logam juga, tapi telah dijadikan seperti besi yang halus untuk mengait kepingan-kepingan kepingan-kepingan logam tu. Okey, jadi kat sini bagi pemula tu bagi siapa-siapa yang berjinak lah kan, berjinak-jinak untuk menjahit. So bolehlah cuba petua-petua ni. Sebenarnya saya cuma nak bagi petua-petua yang mengikut pengalaman saya sendirilah. Jadi kebanyakan tukang jahit tu bermula daripada zero hingga menjadi hero. Okey. Okey, petua yang pertama sekali adalah niat. Kenapa niat? Kenapa saya letak petua pertama adalah niat? Sebab niat, segala perkara apa pun pekerjaan kita lakukan mesti dimulakan dengan niat. Betul tak? Betul tak Cik Jais? Betul. Setuju. Apa pun perkara yang kita lakukan mesti dimulakan dengan niat kan? Jadi setiap perkara tu mesti ada niat. Okay? Setiap kerja tu mesti ada niat. Apa niat kita? Apa niat kita untuk menjahit? Andai kata kita menjahit dengan niat, okey, nak tambah duit kocek, sebab kalau yang wanita tu kan nak bantu suami tambah pendapatan, ataupun sebab minat ni tak kira lelaki atau wanita sebenarnya Cik Jais. Betul. Sebab saya tengok sekarang ni tukang-tukang jahit pun ramai yang di kalangan kaum lelaki sebenarnya. Macam-macam lagi niat yang dipasang. Macam-macam lagi niat yang dipasang. Jadi kan niat tu sebenarnya dah betul, cuma kita perlu luruskan sedikit niat tu. Okey? Luruskan di hujung tu lillahi ta'ala. Tambah sedikit lillahi ta'ala. Apa pun niat kita di awal, so di hujung tu lillahi ta'ala. Okey, jadi segala urusan kerja kita akan dipermudahkan insya-Allah. Okey, petua yang kedua adalah cari ilmu jahitan. Cari ilmu jahitan ni maksud dia yang pertama tu kita perlu adalah asas matematik Asas matematik ni biasa pengiraan tambah, darab, apa semua tu memang biasa orang adalah yang basic tu. And then belajarlah asas jahitan. Asas jahitan ni adalah sebagai tambahan anda kenal jenis-jenis jahitan dan istilah-istilah dalam jahitan. Jadi bila masuk dalam bidang jahitan nanti kita tak rasa kekok dengan istilah-istilah jahitan lah. Bagi pemula juga boleh belajar melalui internet. Sebab sekarang ni terlampau banyak dah kursus-kursus jahitan, belajar menjahit daripada awal sampai daripada basic, intermediate dan advance. Banyak yang saya tengok, banyak yang telah diupload di internet. Jadi boleh belajar melalui internet. Tapi untuk permulaan carilah yang basic-basic, jangan terus pergi ke advance, nanti pening. Okay? Ataupun terus menyertai komuniti yang pakar dan berpengalaman. Kerana setiap tukang jahit itu mempunyai tips dan teknik tersendiri untuk membantu kita menjahit dengan lebih berkesan. Okey, lepas tu belajarlah memotong fabrik. Teknik memotong sangat penting untuk kita. Jika kita silap memotong, maka rosaklah fabrik kita nanti. Fabrik yang terbaik untuk bagi pemula, saya sarankan carilah fabrik yang tidak ada corak. Makna fabrik yang polos ataupun plain dan mudah dipotong. Contoh macam fabrik cotton. Jadi fabrik cotton tu bila kita layout di atas meja pemotong, dia akan cantik. Dia tidak banyak pergerakan dan mudah untuk kita potong. Jangan cuba cari fabrik yang berkaki ataupun berjalur. Nanti mungkin akan menyusahkan diri anda sendirilah. Okey, seterusnya belajarlah membuat pengiraan keperluan fabrik bagi individu. Jadi pengiraan ni pun penting kalau kita nak membeli fabrik. Ini saya bagi panduan asas untuk pengiraan fabrik. Okey, untuk badan figure manusia normal,
Kalau kita membeli fabrik yang bidang dia 45 ataupun 50 keperluan dia hanya 4 meter saja. Ini yang basic 4 meter. Kalau bidang 60 kita belilah 3.5 meter, jadi kurang sedikit sebab bidang 60 tu dia lebih besar lebih besar. And then untuk fabrik yang berkaki ataupun yang berjalur bidang 40, bidang 45 atau 50 beli 4 meter suku Kalau bidang 60 beli 4 meter untuk yang badan normal ni sebab keperluan fabrik ni agak lebih terutama bila kita membuat baju kurung. Kita akan mengikut corak jalur dan bentuk bentuk pada fabrik yang berkaki tu Okey, yang kedua badan besar dan gempal. Fabrik yang kita perlukan 4.5 meter jika bidang dia 45 ataupun 50 dan 4 meter bidang 60 Jika fabrik yang berkaki atau berjalur, keperluan dia adalah 5 meter. Dia lebih sikit. Ini untuk bidang 45 ataupun 50. Kalau bidang yang 60, 4 meter suku. Okey, untuk kanak-kanak 5 tahun dan ke bawah, bidang 45, keperluan dia 2 meter saja. Cukup dah tu. Okey, dan saya tak sarankan untuk kanak-kanak anda membeli fabrik yang bidang 60. Okey, sebab bidang 60 ni anda beli 1.5 meter kemungkinan nanti awak kita nak memotong agak bagi newbies agak sukar sikit bidang 60 sebab bila bidang 60 dibuka dia akan lagi lebar dan besar. Jadi keperluan tu saya rasa untuk kanak-kanak saya rasa tak sarankanlah untuk membeli bidang yang 60 Okey, untuk kanak-kanak 6 hingga 12 tahun ikut saiz badan sebab kanak-kanak ni kadang ada yang cabi, ada yang tinggi, tumbesaran dia berbeza-beza. So yang kat sini saya letak 3 meter hingga 3.5 meter saja untuk bidang 40 hingga 50. Bagi kanak-kanak umur 12 tahun ke atas, ni pun sama ikut saiz badan. Okey. Kalau nak selamat belilah fabrik 4 meter. Jadi senang. Lebih pun dia sedikit je tak banyak Okey, petua yang ketiga ni sediakan dulu ataupun kumpul alat-alat asas jahitan bagi memudahkan kerja proses menjahit Okey, ni asas. Ini adalah gunting fabrik, ini gunting kertas dan ini penetas benang. Okey, beza dia gunting fabrik dan gunting kertas ni. Okey. Gunting fabrik perbezaan dia pada pemegang ni juga bila anda perhatikan tengok pemegang dia berbeza Gunting fabrik di sini hanya untuk bahagian ibu jari kita. Yang ini adalah untuk jari kita yang 4. Jangan terbalik pula. Ada pelajar bila saya mengajar kan, dia letak dia terbalik ni. Dia pegang gunting fabrik dia terbalik. Jadi yang ini gunting kertas ni dia sama tombol dia ni, pemegang dia sama ni. Sama besar. Jadi mana-mana bahagian pun boleh digunakan. Dan satu lagi saya nasihatkan jangan sekali-sekali gunakan gunting fabrik untuk menggunting benda lain. Contoh macam menggunting kertas ataupun plastik ataupun gunakan untuk memotong benang kan. Apa-apa selain daripada fabrik memang saya tak galakkan sebab mata gunting tu nanti akan menjadi tumpul. Dia akan tumpul dengan cepat Okey, yang ini penetas benang. Penetas benang ni pun cepat sangat tumpul, cepat sangat rosak jika kita tak jaga dengan baik Okey, yang lain threader. Ni threader yang ini adalah set pembaris tukang jahit, penetas benang dan tali pita ukur 60 inci yang ni Ini semua adalah asas-asas jahitan asas-asas alat untuk kita simpan untuk pemula Threader ni fungsi dia untuk masukkan benang pada jarum sama ada jarum jahit ataupun jarum mesin. Jadi memudahkan kerja kita. Okey, lagi senang ni set alat jahitan ni, lagi mudah. Komplit dah di sini. Dia siap ada gunting, dah siap ada tali pita ukur, ni siap ada button snap, semua komplit lah di sini Jadi bila kita beli set macam ni lebih menjimatkan sebenarnya dan
lebih mudah penyimpanan, alat-alat jahitan kita lebih teratur kat sini. Okey, ini perkara wajib. Untuk pemula yang nak menjahit menjahit mesin kalau menjahit tangan tak ada masalah. Jadi mesin jahit bukan jadi perkara yang wajib, tapi kalau kita mula untuk menjahit dan niat kita untuk belajar dan mengambil upahan kemudiannya, so ini adalah penting. Ini jadi perkara wajib. Okey, ini mesin jahit lurus industri yang ini. Ni sebenarnya dia ada meja bila kita beli dia siap ada meja yang berkaki di sini. Ini kepala mesin dah ni. Okey. Yang ini mesin jahit domestik. Untuk pemula saya sarankanlah guna mesin jahit domestik yang ni sebab kelajuan dia sangat mudah untuk kita kontrol dan sangat mudahlah untuk kita handle mesin jahit domestik ni. Okey, yang ini bila kita dah advance bolehlah kita belilah mesin jahit industri berkomputer. Ni kalau kata dah advance sebab lebih mudah dan lebih cepat sebenarnya mesin jahit industri yang berkomputer yang ni. Okey, petua yang 4, kenali fabrik. Fabrik diklasifikasikan kepada 3 iaitu fabrik tenun, fabrik kait, fabrik tanpa tenun ataupun non-woven. Okey, fabrik tenun ni contoh dia adalah fabrik cotton fabrik cotton, fabrik yang biasa kita jumpa. Fabrik yang biasa kita guna untuk membuat pakaian kebanyakannya memang guna fabrik tenun yang ni cotton, sutra, polyester, crepe, satin. Fabrik kait ni pun ada juga, stokin, lycra, spandex ni kan. Okey, ni biasa. Fabrik tanpa tenun ni ni memang hanya certain tertentu saja kita gunakan yang ni. Contoh dia macam fabrik felt tekstil pakai buang, yakni fabrik yang terikat hamparan ataupun kapet dan pakaian hujan. Okey. Petua seterusnya okey, yang ni fabrik tenun ini contoh saya bagi. Fabrik tenun macam ni dia punya gambar rajah dia. Kalau anda perhatikan ni ini adalah benang yan pakan yan pakan adalah yan yang melintang Ni yang warna merah ni nombor 1. Okey, ini yan panjang ni nombor 2 yang di sini Ni nombor 2 kita panggil dia yan panjang ataupun yan longseng warna biru ni. Dia akan panjang ni. Okey, jadi biasa bila kita memotong fabrik, kita akan mengikut yan panjang ataupun yan longseng. Ini semua istilah-istilah dalam jahitan, kena ingatlah. Kalau anda belajar, kena tahulah istilah-istilah tu sebab biasanya guru-guru jahitan dia akan sebut ni ira longseng, ira pakan, dia akan sebut. Jadi kalau kita tak tahu, nanti kita jadi pening pula kat situ Okey, ini contoh gambar rajah saya bagi mudah kat sini. Ini kalau fabrik. Okey, fabrik yang pakan dia macam ni melintang macam ni. Ni kalau fabrik kita panggil dia bidang. Bidang fabrik. Ada yang bidang 45, bidang 50, bidang 60 kan. Ni kita panggil dia yang pakan di sini. Okey, untuk yang longseng biasanya kita guna ni yang panjang ni. Ni panjang fabrik. Kalau fabrik tu yang kita beli 4 meter, so yang longseng dia adalah 4 meter lah panjang dia sebab dia dah berpotong kan. Kalau kata dia 50 meter lah yan dia. Benang dia tu memang dia tak putus. Okey, yan panjang. Okey. Seterusnya ini adalah contoh fabrik tenun ni. Fabrik tenun ni fabrik yang biasa kita guna Fabrik denim, ni polyester, ini cotton gingham ni. Gingham ni sebab dia berpetak kita panggil dia gingham kat sini. Okey, fabrik kait ni contoh macam stokin ataupun baju sejuk baju sejuk yang kita pakai tu. Ni fabrik knitted structure dia macam nilah, dia berkait Okey. Ini fabrik tricot. Fabrik tricot ni biasa kita banyak digunakan untuk membuat pakaian sukan. Ni tricot. Lycra banyak digunakan untuk pakaian wanita terutama dalam membuat tudung sekarang banyak menggunakan fabrik lycra. Dan saya tengok pun ada juga pakaian seperti baju baju pun banyak daripada fabrik lycra. Ini pun bergantung pada standard dan grade lycra Okey, ni contoh lagi stokin ni stokin. Ni pun jenis fabrik yang berkait yang ni stokin.
Okey, ni ada fabric tanpa tenun yang ni. Dihasilkan terus dari gentian dengan menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan fabrik terikat dan fabrik felt. Okey, apa dia fabrik terikat dan fabrik felt tu? Okey, ini contoh baju PPA sekarang PKP, zaman PKP ni kan, musim-musim dipendik ni, ni PKP. Jadi banyak dah saya tengok baju-baju PPA ni digunakan oleh frontliner kita, sehingga tak cukup stok dah. Okey, ini beg non-woven. Biasanya kita guna untuk masa kita membelajar di pasar-pasar raya, kita banyak gunakan beg non-woven ni. Okey, ni contoh fabric felt ni. Okey, ni fabric felt. Ini alas meja kat sini. Okey, apa dia sebenarnya fabric yang tadi fabric felt ni Fabric felt tu biasanya dibuat daripada gentian benang sayat ni. Benang sayat. Benang sayat tu dia gentian asli. Gentian asli daripada bulu kambing biri-biri. Dimampatkan, dia ada teknik dia macam mana nak buat tekstil ni, dimampatkan dan dia tidak berbentuk yan yan yang dimampatkan, dia bukannya benang tapi yan yang dimampatkan. Jadilah fabric felt ni. Okey, macam ni tadi ni, yang fabric terikat ni contoh fabric terikat tu dia sebenarnya dihasilkan juga daripada gentian asli ataupun buatan sintetik dengan menggunakan ejen bahan kimia. Dia punya teknik dan kaedah dia pun sama, dia akan disusun gentian-gentian tu dan dimampatkan menggunakan kaedah haba. Okey, petua seterusnya itu tadi adalah contoh-contoh fabrik dan jenis-jenis dia. Petua yang 5, petua yang ni adalah fokus Fokus maksud dia tu luangkan waktu dan fokus dalam menjahit. Maksud dia bila anda dah menceburi bidang jahitan, anda dah mula minat dengan jahitan, cuba cari satu waktu yang anda rasa anda tidak terganggu. Contoh pada waktu malam, jika anda bekerja waktu malam adalah waktu yang santai, waktu untuk rehat. Jadi waktu tu anda gunakanlah mungkin dalam 1 jam ataupun 2 jam ataupun setengah jam lah paling lama, paling pendek masa setengah jam tu sebenarnya tak memadai kalau kita dah memegang jarum dan benang rasa sangat singkat sebenarnya. Bila kita dah mula menjahit 3 jam tu rasa terlampau singkat sebenarnya. Bila kita dah mula memegang jarum tu tak sedar dah 3 jam, 4 jam dah kita sebenarnya dah mula menjahit. Jadi cuba cari satu waktu yang anda rasa selesa tanpa gangguan. Okey, fokus dalam bidang jahitan tu. Okey, untuk pemula saya sarankan boleh buat ubah suai pakaian Contoh apa-apa pakaian yang perlu diubah suai, contoh buat tampalan, kalau baju tu labuh mungkin kita boleh singkatkan, pendekkan sedikit dengan buat jahitan-jahitan jelujur macam ni adalah contoh dia jahitan jelujur. Ini jahitan backstitch backstitch ulang balik ni jahitan ulang balik ini. Okey, ni jahitan insang pari, kita panggil. Ini semua adalah jenis-jenis jahitan kreatif kat sini menggunakan fabric felt. And then yang ini adalah fabric, ini adalah jahitan lilit ubi ini kita gunakan jahitan lilit ubi di sini. Ini adalah contoh-contoh jahitan yang mudah lah, jahitan tangan Okey. Boleh praktiskan menggunakan fabric, apa-apa jenis fabric jahitan tu. Okey, petua yang 6, jahit dari yang mudah. Jahit dari yang mudah ni maksud dia macam ni, kita mulakan dengan menjahit perkara-perkara yang mudah dulu. Contoh jahitan-jahitan yang lurus. Jahitan yang lurus ni seperti kita menjahit sarung bantal, jahit tampal hias ataupun jahitan-jahitan yang tidak memerlukan pola Itu jahitan-jahitan yang mudah lah, projek yang mudah sekali Okey, bila anda dah menguasai jahitan, cuba pula buat projek jahitan yang mudah dan menarik. Contohnya membuat projek back tote ataupun skirt potongan A ataupun bila dah agak mahir boleh
memotong baju kurung kedah sebab baju kurung kedah ni sebenarnya dia tak ada pola pun. Semuanya lurus-lurus je. Semuanya 4 segi, tak ada pola kecuali garisan leher dia bentuk bulat Okey. Ni adalah contoh-contoh projek yang kita boleh buat lah bagi pemula-pemula bila nak mulakan yang berminat boleh menjahit sarung bantal gantikan sarung bantal lama kepada sarung bantal baru. Ni patchwork satu masa dulu viral sibuk dengan patchwork ni. Cadar patchwork, semua patchwork sekarang. Tapi bukannya berjahit itu adalah fabrik yang ditekap ataupun dicorak bukannya jenis jahitan. Bila patchwork tu sebenarnya dia bersambung ni. Setiap bentuk, setiap panel ni dia bersambung-bersambung Okey. Okey, ini satu lagi bila anda dah agak mahir, okey, boleh teruskan dengan jahitan kreatif Yang ni menggunakan fabric felt. Boleh membuat projek macam inilah. Sarung handset ke apalah Okey, ni line skirt. Ni pun paling mudah kita nak buat. And then ni baju kurung kedah. Ini projek yang simple Ni bila anda dah mahir sedikit boleh terus pada projek yang medium lah. Okey, yang ni adalah petua yang 7. Okey, petua 7 jangan takut. Kenapa jangan takut saya letak petua nombor 7 ni? Sebab kebanyakan pemula-pemula ni dia takut nak pegang mesin jahit, takut berlaku kesilapan bila menjahit. Tu kita kena buang perasaan takut Kena beranikan diri Okey, okey, semakin banyak kesilapan yang kita lakukan semasa menjahit, sebenarnya semakin kreatif. Maksud saya di sini semakin kreatif tu makna bila setiap kesilapan yang kita lakukan semasa kita menjahit, sebenarnya dia akan mengajar kita untuk mencari satu idea ataupun satu teknik yang lebih baik lagi. Macam mana kita nak buat jahitan tu lebih baik, lebih kemas, lebih cepat dan lebih mudah. Di situ pentingnya kita belajar Jadi bila belajar kena ada proses dalam proses menjahit ni memang perlu ada development idea, kesilapan-kesilapan menetas tu biasa menetas sampai kadang baju tu saya tengok pun kadang pelajar kan sampai naik hancur dah baju-baju dia ditetas kan. Okey, jadi kat situ tu jangan takut sebab bila baju rosak boleh tukar balik kan, boleh cari fabrik baru. Okey, ni petua 8 berhenti bila stres. Sebab apa? Saya letak petua 8 ni berhenti bila stres. Sebab bila menjahit, okey, kadang-kadang kita akan ada satu tahap yang stres yang terlampau. Maksudnya bila terlampau banyak sangat kesilapan kita lakukan, kesilapan yang sama maksudnya bila kita jahit benda yang sama and then kesilapan yang sama juga kita buat, itu adalah satu tekanan bagi kita. Jadi berhentilah. Berhenti, rehatkan badan sementara, minum kopi ke ataupun melakukan senaman yang ringan untuk melegakan otot-otot kita supaya tak terlampau tegang. Jadi di situ kita akan rasa release dan mengurangkan rasa tension bila kita menghadap mesin jahit. Jangan hentak mesin jahit jangan maki mesin jahit. Ada setengah orang dia maki-maki mesin jahit, dia maki-maki jahitan dia. Tak boleh, jangan. Sebab bila kita maki tu bermakna makian tu akan patah balik ke kita. Kita tak sedar kat situ tu. Bila makian tu berpatah balik ke kita, macam mana kita nak pandai? Kan? Jadi jangan maki mesin jahit. Saya cukup bila kerja-kerja ni ada maki-memaki ni, walaupun mesin jahit tu bukan makhluk yang bernyawa tapi dia ada orang kata ada sins kat situ sebab kita bekerja dengan dia. Bila kita bekerja dengan makhluk yang tak bernyawa ni, kita pun kena menghargai dia dan ada perasaan belas dan ihsan di situ. Ni kat sini ni kena ada lah kat situ. Itu semua nanti siapa-siapa yang mula minat untuk menjahit, dia akan merasai, dia akan menjiwai satu-satu perkara tu nanti. Okey, petua 9, kekalkan kualiti mesin. Okey. Di sini saya sarankan kekalkan kualiti mesin ni maksud dia bila mesin tu dah terlampau lama kita guna, so servis lah dia kan, tukarkan minyak dia sebab minyak mesin ni biasanya
Bila kita dah terlampau lama kita gunakan, dia akan berubah warna daripada warna putih jernih, dia akan berubah warna menjadi warna coklat. Okey, warna coklat ataupun warna kekuningan kekuningan emas. Jadi di situ anda perlu tukar minyak dia supaya mesin-mesin ataupun bahagian-bahagian dalaman mesin yang berminyak tu dia akan berjalan dengan baik, sempurna dan tidak mengganggu proses jahitan anda kemudian hari. Okey, mesin yang berkualiti tinggi tetapi jika anda tidak menguruskannya dengan baik akan rosak Okey. Jadi selagi mesin itu bersih dan berminyak, ia akan kekal bekerja mengikut perintah anda. Okey, kat sini kena faham kekal bekerja mengikut perintah anda. Bukannya orang je kena orang memerintah orang Kita pun boleh perintah benda-benda yang kita bekerja dengan dia. Contoh macam saya kan bekerja dengan mesin kan. Banyak saya bekerja dengan mesin. Kadang saya bercakap sendiri dengan mesin. Kat situ tu saya akan menjiwai mesin tu macam mana dia punya tu. Bila kita menjiwai mesin, jiwa kita tu akan bersama-sama dengan dia. Jadi proses kerja tu akan jadi mudah. Saya nak jelaskan di sini memang mungkin agak sukar Kat situ adalah perasaan. Perasaan tu ada di dalam. Okey. Jadi hanya orang yang biasa dengan mesin, bekerja dengan mesin, dia akan tahu perasaan-perasaan seperti itu Okey. Petua nombor 10 ni rajin mencuba Rajin mencuba ni cuba cuba dan cuba. Ubah sikap dari rajin bertanya kepada rajin mencuba. Okey, jangan banyak tanya. Banyak tanya tapi tak nak buat. Tanya banyak tak nak buat. Cuba try and error Okey, saya lebih suka orang yang suka bila dia belajar boleh bertanya tapi bila bertanya tu terus mengikut nasihat dan pendapat yang guru tu lah Jangan dia melawan guru pula. Ni ada setengah bila dia bertanya dengan guru dia, dia lawan guru dia balik. Jadi seolah-olah guru dia tu salah, dia yang betul Walhal dia tu masih pemula lagi. Guru tu dah berpengalaman 10-20 tahun dah menjahit. Okey. Jadi try and error, buat sendiri. Cuba dan terus cuba. Okey, cuba cari teknik jahitan yang anda rasa mudah dan senang untuk anda lakukan Ini pun sebenarnya bergantung pada kesungguhan anda kesungguhan anda menjahit dan mencuba. Okey, jangan terlalu bergantung kepada teori pada buku jahitan. Teori ni pun kadang tak boleh anda boleh rujuk pada buku-buku jahitan, teori apa semua boleh rujuk. Tapi tak semestinya teori dalam buku jahitan tu betul Sebab saya dah buat eksperimen, banyak dah saya beli buku-buku jahitan dan saya eksperimen sendiri. Setiap buku jahitan tu saya akan buat eksperimen. Setiap kaedah, teknik semuanya berbeza. Okey, jadi itu bergantung pada individu lah, bergantung pada kita sendiri macam mana kita nak develop idea setiap teori-teori daripada buku-buku jahitan tu Okey, dari zero ke hero, hasil jahitan yang anda jahit sendiri tu akan melahirkan rasa kepuasan yang tak terkata dan akan hilang rasa penat bila anda berjaya menghasilkan pakaian anda sendiri. Ini saya sendirilah ini apa yang saya alami dululah Mula-mula dulu saya menceburi bidang jahitan. Mula-mula memang agak stres jugalah saya alami. Saya memang mengalami stres yang agak tinggi. Okey, jadi so saya di sini pun inilah petua-petua inilah saya turunkan di sini sebab saya dah mengalaminya. Jadi cuba kurangkan perasaan stres apa semua kena hilangkan dan cuba relax apabila anda dah penat apa semua cuba relax. Jangan terus menjahit nanti jahitan anda akan jadi rosak. Okey. Jadi bila dah terhasil satu-satu pakaian yang anda rasa susah sangat anda nak buat, tapi bila benda tu dah terjadi dan terhasil depan mata kita, akan rasa satu kepuasan yang tak terhingga, tak terucap. Jadi rasa hilang rasa stres tu akan hilang. Penat tu akan hilang. Itulah perasaan yang tak boleh nak digambarkan lah. Okey. Okey, ini adalah ni saya bagi contoh jurulatih PLKN berubah kerjaya. Jurulatih berumur 64 tahun Baharudin Besar. Okey, ini di Kota Baru ni Ni dia berada di kedai miliknya Bazar Tok Guru Kota Baru. Okey.
sejarah dia ni macam mana dia boleh menceburi bidang jahitan ni pun bermula daripada minat dia. Minat dia mula-mula sekali dia membuat alteration seluar jeans kebanyakan dia mengambil tempahan membuat alteration seluar jeans. Daripada situlah dia minat untuk meneruskan jahitan ni sebagai sumber pendapatan sampingan dia lah. Okey, yang ini adalah projek-projek yang lain yang saya rasa anda boleh lakukan yang sangat mudah dibuat. Okey, beg cerut. Okey. Beg cerut ni memang sangat mudah sebenarnya. Tak perlu pola pun sebenarnya. Kalau anda perhatikan beg cerut tu kan, beg cerut anda yang anda beli tu sebenarnya sangat mudah anda buat ini. Ni pun beg toti ni pun sama. Okey, 4 segi je. Tak ada masalah. Okey, ini petua nombor 11 kawal kualiti Okey, kawal kualiti. Jika anda sudah memiliki mesin yang berkualiti, bahan, fabrik, luangkan masa untuk membuat projek yang berkualiti. Maksud dia tu bila anda dah rasa anda dah mahir, okey, jahitan asas anda dah mahir, and then anda dah kenal fabrik-fabrik, bahan, semua anda dah tahu kan. So cuba cari satu projek yang boleh mencabar diri anda untuk menjahit dengan jahitan yang berkualiti. Sebab jahitan yang berkualiti ni menentukan upah anda sebenarnya. Okey, menentukan awak punya maksud dia kita punya kualiti jahitan tu. Setiap orang mempunyai cara dan teknik dia sendiri untuk menjahit. Dan apabila kita dah ada kualiti kita sendiri, biasanya kita tak perlu cari customer yang akan datang mencari kita untuk menjahit pakaian mereka. Kadang sampai kita tak termampu pun nak menjahit, tak termampu kita nak melayan customer yang terlampau banyak permintaan sebab dengan alasan mereka kata jahitan kita lebih berkualiti daripada tukang jahit yang lain. Jadi di situ kena jaga juga lah bila anda ingin menceburi bidang jahitan ni sebagai bidang sebagai sumber pendapatan. Sebab bila kualiti anda tak jaga, kemungkinan customer dia akan buat jahit, terlepas jahit, lepas tu sekali je. Lepas tu dia tak nak lagi dah dengan kita sebab kita tak jaga kualiti kualiti jahitan kita tak jaga. Okey, petua yang 12 ni tekun dan sabar. Okey. Kalau boleh buangkanlah sikap-sikap negatif dalam diri kita. Kalau boleh negatif tu tak ada, semua positif. Apa pun yang datang semua positif. Walaupun pada pandangan kita tu adalah negatif, cuba jadikan yang negatif tu menjadi positif. Sebab apa? Sebab sabar adalah sifat utama yang perlu ada pada seorang tukang jahit. Pada seorang tukang jahit, penjahit, apa-apa pun sabar tu tidak boleh dilimitkan. Sebab biasa kita dengar sabar ada limit, ada batas. Sabarku ada batas kan, biasa kita dengar kan, sabar aku ada batas. Tapi itu sebenarnya salah Okey, jangan gunakan sabar ada batas, salah. So, cuba ubah perkataan tu, sabar tiada batasan. Bila sabar tiada batasan, maka kita akan dapat merasai satu kenikmatan hidup yang luar biasa. Jadikan sabar tu satu sifat utama dalam jiwa kita. Okey. Okey. So, ini adalah 12 petua yang saya bagi. Okey, yang saya beri berpandukan pada pengalaman saya sendiri sebagai pengajar jahitan dan sebelum tu pun sebagai seorang tukang jahit sebelum saya jadi pengajar. Tapi petua-petua ni tak berguna kalau saya turunkan, saya bagi apa semua kan. Kalau sifat sabar minat tak ada, sabar tak ada, lepas tu sombong pula tu kan kita kan. Kita menjadi orang yang sombong. Dah tak sabar, tak minat, sombong pula tu. Jadi tak ada guna pun. Saya cakap macam ni pun tak ada makna 12 petua saya bagi, berapa petua pun saya bagi, 20, 30, 40, 100 pun tak ada makna jika ada sifat sombong dalam diri kita. Sebab sombong tu adalah satu sifat yang sangat-sangat negatif yang sepatutnya kita tak ada pun sebenarnya sombong dalam diri kita. Buang jauh-jauh Okey, sebab sombong tu sebenarnya bukan sifat kita Okey,
Cik Jais? Hello? Ya, saya dengar. Okey, dengar okey ke? Okey. Okey. Sekarang terus sampai siap selai baju. Dah siap Belum. Belum siap lagi. Belum. Saya dengar tadi Cik Jais menjahit. Okey, dari zero ke hero. Okey, kejayaan bukan dilihat apabila anda mampu membuka butik atau menghasilkan jenama sendiri. Tetapi sekiranya anda mampu menjahit pakaian sendiri dan pakaian keluarga anda, ini sudah cukup berjaya buat anda. Sudah cukup berjaya dan hebatlah untuk diri anda. Okey. Okey, ni saya bagi contoh. Contoh dari zero ke hero. Seorang pelajar bernama Besek Zinatul Ashikin Zakaria, pelajar penuntut jurusan kejuruteraan UIM, umur 26 tahun. Beliau belajar menjahit secara online saja. Secara online saja. Okey, sebab kerana minat, jadi beliau menjahit secara online, belajar secara online di Yasalma, kalau tak silap saya, Yasalma Online Academy. Dan sekarang beliau telah berjaya mengambil tempahan baju dengan mengubah suai pakaian kawan-kawan dia di kampus. Ini adalah salah satu contoh pelajar yang berjaya lah daripada zero ke hero. Okey, satu lagi. Okey, tengok di sini Pak Cik Ibrahim Senik, umur dah 84 tahun daripada Kampung Geting Tumpat. Okey, menjadi tukang jahit kasut sejak 35 tahun lalu sambil menjaga isterinya yang sakit. Menjahit kasut dengan niat untuk bersedekah lagi dengan mengambil upah hanya RM3 hingga RM5 saja. Okey. Tengok di sini dia punya ketekunan sebab apa? Sebab ada sifat-sifat kesabaran. Kat sini sebenarnya ada hikmah sebenarnya kenapa saya ambil contoh Pak Cik Ibrahim Sendik ni. Kita ambil hikmah dia dengan umur 84 tahun, menjaga isteri yang sakit. Menjahit ni bukan untuk diri dia tapi adalah untuk bersedekah. Niat dia untuk bersedekah lillahi ta'ala. Upah dia ambil hanya RM3 saja. Bayangkan. Ini tahun 2020 saya ambil keratan ni tahun ni. Bukan 5 tahun 10 tahun yang lepas Okey, ini pun daripada zero ke hero. Kalau kita perhatikan okey, ni Muhammad Alamin Jaiz. 48 tahun, dilahirkan cacat kedua tangan. Hanya memiliki jari yang tidak sempurna dan pelanggannya menggelarkan dia si tangan emas. Okey, si tangan emas. Bila kita perhatikan nampak tak sini dia cuma ada 2 jari saja. Menjahit dengan jahit ni mesin jahit industri tau, bukan calang-calang mesin ni, bukan mesin domestik. Sekali jahit, silap jahit, jari dia terjahit sekali. Okey, tapi dia dah mahir dia adalah seorang tukang jahit mahir. Okey. Dengan ini dia boleh berjaya ni sebab dia pegang prinsip ni, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Okey, prinsip ni dipegang sampailah dia berjaya. Okey, ni Muhammad Alamin ni. Tengok cara dia menggunting fabrik, dia menggunakan 2 tangan dia dengan 2 jari je kat sini. Okey. Okey, ni dia berada di kedai dia lah yang ni. Okey. Dia ada kedai dia sendiri. Ini pun sama OKU OKU. Okey. Encik Rahim Yusof, umur 51 tahun yang dikenali sebagai Pok Sumi, tinggal di Pulai Condong Macang. Siapa yang tinggal dekat Kelantan Pulai Macang ni bolehlah menziarahi dia. Okey, tengok menjadi tukang jahit bagi menyara isteri yang lumpuh. Okey, sama-sama OKU suami isteri dan menjaga 3 orang anak yang normal berusia 4 hingga 14 tahun. Okey, yang ini. Ini adalah sumber pendapatan dia. Dia tak ada sumber lain selain daripada menjahit yang ni. Tengok keadaan dia. Bayangkan kita yang cukup sifat ni, kita nak ada alasan apa lagi untuk kita kata tak suka. Nak ada alasan apa lagi kita tak mencuba. Berbanding dengan orang-orang OKU ni yang memang Allah bagi dia anugerah kelebihan yang hebatlah sebenarnya jiwa dia ni. Okey, ni satu lagi projek PKP masa ini mungkin siapa yang masa PKP melihat TV TV3 saya rasa ada keluar ni. Viral ni. Okey, sekarang viral. Okey, baju pelawar dijadikan baju lelaki baju tidur lelaki ni ni baju tidur perempuan. Okey, jadi mungkin orang lelaki dia dah bosan kan. Dia dah bosan dia pakai baju ni.
Lepas tu ni tukarlah jadi baju lelaki. Okey, sebab nak pakai baju kelawar ni macam tak sopan pula kan. Sebenarnya tak boleh pun pakai baju perempuan ni lelaki ni. Okey, jadi ditukar. Okey, ini viral ni menjadi baju tidur lelaki. Ini pun kreativiti sebenarnya daripada minat Minat mungkin satu untuk menghilangkan rasa bosan masa PKP. Dijahitlah sendiri baju kelawar dia menjadi baju ni kakak dia yang jahit kakak dia, ni adik dia ni. Okey, menjadi baju tidur adik dia. Baju kakak dia bertukar menjadi baju tidur adik dia. Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja yang boleh saya kongsikan untuk petang ni, untuk perkongsian kita. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Puan Suhana dengan perkongsian ilmu berkaitan semangat motivasi sebenarnya yang boleh mendorong seseorang itu bekerja dengan lebih tekun, dan menjahit adalah salah satu tugas yang memang menuntut tumpuan kesabaran yang tiada batasan bagi memenuhi permintaan pelanggan, dan menjahit juga insya-Allah jika ditekuni dengan kepakaran yang dimiliki boleh membantu mendatangkan pelbagai pendapatan sampingan insya-Allah, ataupun mungkin secara keseluruhannya boleh, kalau memang kita tak punya kerja, pelajari sesuatu khusus yang boleh menjadikan kita pakar, dan kemudian insya-Allah dengan kepakaran yang kita miliki boleh menjadikan kita mendatangkan pendapatan insya-Allah. Terima kasih Puan Suhana atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat dengan contoh-contoh cerita, contoh-contoh kejayaan, contoh-contoh kehidupan daripada insan-insan yang digambarkan dalam paparan slide sebentar tadi. Dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab, pandangan dan juga sumbang saran sekiranya ada daripada yang menonton ini untuk dikongsikan bersama supaya Puan Suhana boleh memberikan ulasan ataupun jawapan. Kita seketika untuk Q&A sesi ataupun sesi soal jawab ini, kalau ada silakan. Sebab kerja menjahit ni bukanlah satu kerja yang boleh kita tinggal-tinggal, sebab kerja menjahit ni memang perlukan penumpuan sepenuhnya, sebab kalau tak bergerak baju tak siap. Walaupun dengan menjahit guna tangan, kalau orang dulu-dulu lagi kalau nak menjahit sulaman tulang belut untuk baju teluk belanga tu kan sangat teliti, dan sekarang saya rasa tiada lagi lah, susah kita nak mencari orang yang sanggup menerima tempahan betul. Sulaman tangan tulang belut untuk teluk belanga tu. Betul tu. Betul. Alhamdulillah. Jadi rasanya tidak ada soalan ataupun namun begitu banyak kata-kata motivasi yang diberikan oleh rakan-rakan di ruangan chat ini, antaranya boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Manakala di Facebook pula ada mengatakan bahawa ilmu yang baik yang boleh dikongsikan, perkongsian yang baik. Dia kata ada permintaan buat kursus jahitan untuk lelaki, kata dia. InsyaAllah. Bila bos izinkan, kita menurut perintah je. Di Pejabat Dekan dan Pengurusan ni sedang merancang beberapa kursus selepas PKP berakhir, dan kita cuba antaranya lah kita cuba masukkan kursus-kursus sebegini supaya dapat memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Dan benar mungkin ada staf-staf yang akan bersara tak tahu nak buat apa selepas bersara dengan belajar. Ya betul. Kita boleh mulakan daripada yang mudah-mudah lah. Betul. Jadi apa kata orang, bersabar dalam urusan menjahit ni bukanlah satu kerja mudah insya-Allah. Dan satu lagi kata-kata sokongan daripada Dr. Maizan Baba, bagusnya siap ada perkara kemahiran kerja tangan. Bagus. Buat lagi sesi perkara lain juga insya-Allah. Untuk makluman ini adalah sesi Dr. Maizan bersama pagi petang ni bersama dengan Puan Suhana dalam sesi menjahit. Alhamdulillah. Puan cakap tu rasa puas. Jadi diorang kebanyakannya penonton kita berasa berpuas hati lah. Dan alhamdulillah. Saudara Ibrahim Zulkifli, ilmu pengetahuan yang bermanfaat ni kata dia. Jadi kepada semua terima kasih sekali lagi Puan Suhana, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama. Terima kasih juga kepada Cik Gaiz. Ada masa, ada ruang kita akan panjangkan lagi dalam bentuk khusus hands on kepada mereka yang berminat. Ya, insya-Allah. Dan kepada semua yang hadir, tetamu-tetamu di alam maya, jangan lupa
isi borang kehadiran anda di link yang diberikan di ruangan komen Facebook dan juga di ruangan chat box Webex. Sekali lagi terima kasih Puan Suhana, terima kasih kepada Encik Hairul atas penyelenggaraan program ini. Dengan itu semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam.